Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam amal yang kedua untuk Open Office Writer. Okey, untuk Open Office Writer, kita ada dua bahagian lah. Yang ni bahagian yang kedua yang kita akan buat untuk yang kedua ni, kamu perlu buat dua latihan. Macam yang sebelum ni, kamu buat 3 latihan. Untuk yang kedua ni, kamu akan buat 2 latihan. Latihan 1 dan latihan 2. Maklumlah, dah ada 2 latihan. Jadi latihan 1 dan latihan 2 sajalah. Okey, latihan 1 berkenaan dengan macam mana kita nak memasukkan jadual dalam Open Office Writer. Dan latihan kedua adalah bagaimana kita nak masukkan header dengan footer. Footer ni ataupun nombor muka surat lah. Header ni yang belah atas. Macam bila kamu jawab exam kan. Sebelum ni lah yang mana kamu biasa masuk Dewan Peperiksaan. Kamu jawab exam. Bila kamu buka soalan peperiksaan, dekat atas dia ada tulis nombor metrik dengan kod subjek dan nama subjek. Di bawah muka surat. Itulah yang kita panggil dia sebagai header dan footer. Baik. Header dan footer. Header berada di atas ni lah. Kalau kamu tengok, dalam ruang kerja ni, workspace ni, yang kita boleh type dokumen ni lah. Yang ada garis macam ni. Garis yang di dalam ataupun di atas kertas maya ni, virtual paper ni. Di atas, di luar ni, ini adalah di bahagian atas ni. Di bahagian atas adalah bahagian header dan bawah adalah footer, muka surat. Ini kepala, ini dia punya kaki lah. Macam tu. Okey, first kali kita nak tengok macam mana kita nak masukkan jadual. Nak masukkan jadual di dalam workspace ataupun ruang kerja kita. Ada beberapa cara untuk mencipta jadual. Yang pertama adalah daripada menu bar. Ni menu bar kat atas ni lah. So untuk menu bar ni, kita nak masukkan table ataupun jadual. Jadual bahasa Melayu, dalam bahasa Inggerisnya table. Jangan keliru table meja dengan table jadual pula. Okey, macam mana nak masukkan menggunakan menu bar ni? Kamu klik pada table, kemudian klik pada insert, klik table, klik insert. Kemudian kita masukkan, ini table menu dia lah. Kita nak masukkan table berapa banyak. So kita klik table. So kita boleh masukkan nama table apa. Tak nama pun tak ada masalah sebab dia tak paparkan pun nama table tu. Okey, columns adalah yang menegak dan row ni yang melintang. Kamu kena tahulah menegak yang mana, melintang yang mana. So kolom ni yang menegak macam tiang, row ni baris ataupun yang mendatar. Jadi kalau kamu nak masukkan 4 kolom ataupun tiang yang menegak, lajur lah. Kolom ni lajur yang menegak dan 2 baris yang melintang. Kamu akan tulis 4 dan yang ni 2. So nanti dia akan masuk 1, 2, 3, 4 lajur. 1, 2, 3, 4 lajur dan 2 baris. Kemudian yang lain-lain tak perlu ubah. Border, kalau kamu nak masukkan border, kamu kena tandakan maksud memasukkan border ni. Maksudnya apabila kamu print nanti dia ada border. Dia akan print lah bentuk jadual tu. Kalau kamu tak tandakan, kamu print dia tak keluar bentuk border tu. So klik border, dia akan masuk. Okey, dan klik OK. So dia masuk lah. Macam mana, saya undo. Macam mana pula kalau kita tak masukkan border. Kamu klik OK. Nampak dia kelabu. Yang tadi hitam, yang ni kelabu. So kita nak masukkan, kalau ada border, di 42. Klik OK. So masuk lah.
Macam mana nak turunkan ke bawah sikit? Ini atas sangat. Kamu tak boleh nak tulis tajuk ataupun apa-apa konten di atas. Macam mana nak buat? Jadi kamu tekan enter lah. Di mana bila kamu klik table, insert table tadi, dia akan keluar di mana cursor kamu ni yang tengah blinking tu dekat sini. Kat atas sekali tu, yang berkelip-kelip tu, di situlah dia akan keluar. Yang inilah yang dipanggil sebagai blinking cursor. Blinking cursor. Kena ingat lah. Kok nanti orang tanya adik kamu ke, nak tanya orang apa dia blinking cursor. Blinking cursor tu yang tengah blinking selepas R tu, cursor. Okey, di mana cursor kamu berada, blinking cursor tu di situ dia akan keluar. Jadi kalau kamu nak type tajuk jadual di atas, kamu kena selang sikit lah di bawah. Table, insert table. So masukkan 4 lajur kali 2 baris. So 1, 2, 3, 4. Okey, ni ada 2. 4 darab 2. 4 lajur. Ni 4 lajur dan 2 baris. Yang ni kaedah pertama. Kaedah kedua adalah daripada toolbar. Daripada toolbar. Ada dekat sini. Ini table ni. Ataupun kamu boleh tekan Ctrl F12. Tekan Ctrl dan jangan lepas Ctrl tu, tekan button F12. Kita cuba. Saya tak klik kat sini. Kalau kamu klik kat sini, dia akan tanya insert table tu lah. Saya tak klik kat situ. Okay. Saya nak tekan Ctrl F12. So dia keluar. Sama macam tadi juga. Menu yang sama macam yang tadi. Ada column, ada row, ada border. So kamu boleh gunakan kaedah tu lah. Sebenarnya dia jadi 3 cara lah. Cara yang pertama tadi, klik pada menu table, insert table. Kaedah yang kedua, kamu klik pada toolbar ni, table. Dan cara yang ketiga adalah Ctrl F12. Mana-mana lah. Mana-mana kaedah yang kamu rasa kamu senang nak guna. Kalau nak cepat, tekan di toolbar ni lah. Nak cepat lagi kalau kamu ingat, Ctrl F12. Okey, dia masuk lah. Dia masuk. Katakan kamu nak tulis tajuk. So, dalam ni kamu type macam biasa. Nak buat alignment. Katakan kamu nak type di tengah-tengah. Kamu klik dekat situ. Tekan alignment center. So, dia akan center lah. Kalau nak buat keempat-empat ni sebagai tajuk. Contoh, katakan kamu nak buat kepala lajur. Column header. Nak letak semua keempat-empat ni, semua nak type di tengah-tengah. Select ke semua, tekan center. So nanti dia akan center, 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 center. Yang bawah ni tak center. Nampak? Cursor blinking cursor tu berada di kiri. Kalau yang atas ni telah saya set alignment kepada center. Jadi bila kamu type, automatik dia akan berada di tengah. Okey. Dengan jadual anda boleh mencipta, menambah, memadam baris dan kolom. Kamu juga boleh buat format garisan, warna, alignment macam alignment saya tunjuk tadi lah. Dan juga boleh merge. Contoh macam mana yang dikatakan sebagai merge. Merge tu kita menyatukan sel. Okay, tiap-tiap kotak ni dalam table ni dipanggil sebagai sel. Ini sel, 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 sel. Tiap-tiap satu ni adalah sel. Katakan kamu nak menyatukan dua kotak ni, dua sel ni yang saya pilih ni. Kamu nak satukan. So, bila kamu dah masukkan table, dia ada keluar kat sini menu untuk table, shortcut. So, kita tengok yang mana. Okay, merge cell. Kalau kamu tekan merge cell, dia akan satukanlah, menyatukan kedua-dua sel tu. Kalau nak pecahkan balik, kamu tekan split cell. Nak pecahkan kepada berapa? Asalnya 2 tadi, kamu letakkan 2. Okey. Sorry. Ni saya terlupa nak pilih direction ni. 2 tadi ya. Ada horizontal dengan vertical. Kamu nak create
pecahan, nak memecahkan sel tadi kepada beberapa bahagian dalam bentuk melintang ataupun menegak. Macam yang asal tadi adalah menegak lah, sebab kita menyatukan, bukan menyatukan baris, kita menyatukan lajur kolom. So ambil vertikal lah. Sudah pecahkan balik. Macam tu. Kalau kamu nak pecahkan secara baris ataupun melintang, kamu tekan horizontal lah. Sudah pecah dua macam tu. Di mana? Di sini. Di sini. Bila kamu masukkan table automatik, nampak? Kalau saya klik di luar table, tak ada tadi menu tu. Bila klik dalam table ni, dia keluar menu table ni. So sini ada merge, ada split, kemudian ada insert row, insert column. Yang ni yang berguna kepada kamu lah. Yang hijau ni, kalau kamu nak masukkan, nak tambahkan kolom, nak jadikan 5. Sekarang ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Nak masukkan lagi satu kolom. So kamu tekanlah insert row. Select kolom tu dulu, tekan insert row. Insert kolom. Nak masukkan kolom. So buat macam tu. Kalau nak masukkan row, insert row. Sudah tambah. So, mudah je, benda ni mudah. Mudah sangat-sangat. Kan kalau kamu nak padam yang tengah-tengah ni. Okay, guna yang merah ni ya. So yang ni saya select row, baris, bukan kolom . Jadi kamu delete row lah. Bila kamu select baris, janganlah kamu pilih delete kolom. Dia tak kena. So kamu ambil delete row. So dia buanglah satu baris. Ingatlah. Tu macam mana kamu nak edit kolom kamu, kolom pula, table. Macam mana pula nak masukkan warna? So kamu pilih di mana-mana sel yang kamu nak masukkan warna. Contoh, kamu pilih kat sini. Kamu masukkan warna. Kamu tengok di bahagian properties. Ataupun di sini pun ada. So kamu ambil warna, background. Katakan ambil warna merah. Macam tu. So dia akan warnakan lah. Undo boleh. Katakan saya nak warnakan kat situ. Okay. Ambil warna so macam tu. Macam tu lah. Warna. Bila kamu nak warna, masuk klik dalam mana-mana sel. Select sel yang kamu nak warnakan. Katakan saya nak warnakan keseluruhan baris tu. Jadi saya select keseluruhan baris. Kemudian pada menu table ni, kamu klik warna apa yang kamu nak masukkan. So dia masukkan lah. Okey. Macam tu. Simple saja tu. Simple saja. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berkenaan dengan style. So saya buang dulu table ni. Tak boleh buang pula dah ni. Table. Delete. Okey. Hilang. Okey, style. Menentukan bagaimana rupa bentuk dokumen anda dalam writer. Kaedah adalah dengan menggunakan style. Macam mana nak masukkan style? Kita klik pada format, menu format, kemudian styles and formatting. Ada styles and formatting. Ni, style and formatting. Ataupun shortcut dia, kamu boleh tekan F11 di keyboard kamu lah. F11 di keyboard kamu. Okey. Format. F11 style and formatting. Ini adalah style and formatting. Dia ada banyak lah formatting. Nak buat heading. Heading ni untuk tajuk lah. Default ni untuk body. Text body dan semua-semua ni lah kamu boleh masukkan. Okey. Okey. Macam mana nak masukkan? Kamu kena ada teks dulu lah. Katakan saya buat teks ni. Nak buat dia sebagai tajuk. Saya ambil lah heading.
Heading 1 ke, heading 10 ke, kena double klik default dia jadi macam biasa boleh lah. Dia style ni penting sebab bila kamu nak buat, contoh macam kamu buat report, nak buat thesis ke, heading ni penting lah. Bila kamu nak buat kandungan, isi kandungan, kamu boleh gunakan heading ni, dia automatik masuk dalam isi kandungan tu. Contoh macam itulah. Okey, itu adalah style. Kemudian page style. Page style. Ya, menambahkan page style baru. Macam mana kita nak menambahkan page style baru? Klik pada default page style. Kemudian klik pada butang new style. Okey ni. New style. So klik default, klik new style. Ambil lah mana-mana. Kalau kamu nak buat style yang baru, klik new style. So namakan style kamu style saya. Contoh. Contohlah style saya. Klik OK. Dia masuklah style saya. Style saya ni nanti kamu boleh edit lah. OK. Macam mana nak edit? Kamu dah masukkan kamu punya style, right click, klik kanan, ambil modify. Modify ni kamu boleh letakkanlah nama apa, indexing space, alignment, text flow, font, nak bubuh font apa. Contoh style saya. Saya letak font saya letak contoh Forte macam ni. Okey. Dan saya letakkan dia bold 15. Saya klik OK. Nampak? Jadi teks ni kalau saya defaultkan dia jadi macam ni. Kalau saya klik style saya ni, saya nak apply style yang baru ni, klik, dia akan jadi macam tu. Jadi mudahlah, kamu tak perlu nak pergi dekat font, ubah ni semua. Bila kamu double klik, automatik dia akan ikut setting font yang telah kamu tetapkan. Okey. Itulah simple je. Okey, saya ambil balik default. Macam mana tadi? Style, tekan F11. Ataupun tekan format, styles and formatting. Simple saja. Dan bahagian yang terakhir adalah macam mana kita nak memasukkan header dan footer. Untuk menambahkan header, klik pada mana-mana muka surat dalam ruang workspace kamu tu lah. Katakan kamu nak masukkan, kamu klik kat sini. Okay. Kat sini dia ada sana. Okay. Klik kat situ, kemudian klik pada insert, ambil header. Okay. Insert header. So default. So dia akan masukkanlah header kat situ. Untuk menambahkan footer sama juga, katakan saya klik kat sini, insert footer default. So dia akan keluar footer kat sini. Ada header dan juga ada footer. Nak masukkan nombor muka surat, macam mana kita nak masuk page number. Kita boleh masukkan date, time, page number, page count, subject, title, author, dan yang ada lah. Macam mana saya tahu macam tu, kamu pergi pada insert. Saya katakan kita nak masuk di bawah. Insert. Kemudian masuk di sini. Right click. Ada tak pilihan dia? Tak ada. Okey. Insert. Fill. Okey. Katakan kat bawah ni nak masukkan muka surat. So insert, fields, ada page number, page count, subject, title, author, time, date. Katakan kamu nak masukkan page number. So masukkanlah page number. So dia masuk page number. Tapi dia berada di kiri.
Katakan nak masukkan di tengah, kamu masukkanlah, kliklah di tengah ni, alignment tengah. Align center, alignment tengah, macam buat tayar pula alignment. Okey. Letakkan di tengah, align center. So center lah. Di atas pun sama. Okey. Kalau katakan saya nak masukkan di tengah, nak masukkan subjek contoh dia, ataupun date. So dia masuklah date kat situ. Okey. Di bahagian footer ataupun di setting page ni, kalau kamu nak buat katakan di depan ni first page, katakan sini saya letakkan tajuk lah. Contoh kamu nak buat thesis contohlah. Kamu letak tajuk kat depan, muka hadapan, tajuk tesis saya. Contoh kamu letak bagi besar teks ni contohlah. Kamu letak 40. Kemudian kamu nak muka surat seterusnya, muka surat yang kedua, kamu buat yang default balik. Katakan kamu ambil 12 kat sini. Okey. Bila kita buat macam ni, selalunya muka depan ni dia tak ada dalam muka surat, kan? Selalunya macam itulah buku. Kamu beli buku, mana ada muka surat depan muka surat, kan? Page depan sekali, kulit buku tu mana ada tulis muka surat. So macam mana kamu nak buat? Nak letakkan muka surat di page first tu dia tak ada muka surat. Nak buat macam mana? So kamu klik pada page yang pertama ni, kamu ambil styles and formatting. Kemudian di atas ni ada pilihan. Yang ni adalah untuk paragraf, ini untuk karakter, ini untuk frame style. Kamu klik pada page style. Page style kamu klik ni first page, double klik. Nak double klik ni pastikan kamu klik dulu di page yang pertama. Kamu nak tahu macam mana page yang pertama, kamu scroll paling atas sekali. Itu page pertama lah. So klik 2 kali, double klik first page. So bila kamu klik double klik first page, di status bar ni dia tulis first page. Kalau kamu scroll ke bawah, kamu klik sekali kat sini, dia adalah default. Kalau kamu tersalah, katakan kamu letak first page ni di second page, kamu double klik balik default. So yang ni akan jadi default lah. Tengok ni default kat bawah. Okey. Kemudian kamu tutup style and formatting. Jadi di page yang kedua ni, kamu nak masukkan footer ataupun muka surat, insert, footer. Sini ada 2 pilihan. Nak masuk footer di mana? First page ke default? So kamu akan ambil default. Default lah. Okey. Default, kamu tengok. Yang ni keluar, yang ni pun keluar. Tadi saya kata tak mau muka surat pertama. Sebab apa? Sebab yang ni, muka surat pertama ni dah jadi default. So nak buat bagi dia jadi first page, macam tadi juga. Format, styles and formatting. Klik di muka surat pertama dan klik 2 kali pada first page. Okey, jadi bila kamu klik, kamu set style page ni kepada first page, dia tak ada lah footer kat bawah. So yang bawah, muka surat yang kedua ni, dia start ada muka surat. Bolehlah kamu masukkan muka surat, fields, page number. Okey, kamu buat slash view ataupun insert field page count. So ini 2/2. Kenapa 2/2? Sebab ini 1, 2. Dia 2 page. Macam tu. Macam mana kamu nak bezakan page yang pertama dan page yang seterusnya. Saya harap kamu fahamlah. So yang tu adalah untuk brief, penerangan ringkas berkenaan dengan apa yang kamu perlu tahulah dalam makmal kedua Open Office Writer. Yang pertama, macam mana nak memasukkan jadual. Yang kedua, macam mana nak memasukkan styles, create style baru. Kemudian yang ketiga, macam mana kita nak masukkan
header dan footer. Nak masukkan header dan footer. Okey. Saya dah tunjuk dah, so kamu boleh refer balik refer balik video lah yang saya buat ni untuk kamu buat latihan 1 dan latihan 2. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.